Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Arif Afendi bin Mazlan 1202884. Saya dari kuliah KQC2 merupakan tahun 1 dari kumpulan 9. Ingin membentangkan tajuk kajian iaitu gejala bunuh diri di Malaysia. Baiklah. Pertamanya saya ingin membentangkan pengenalan. Mengikut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, bunuh diri ialah mengambil nyawa sendiri dengan sengaja. Contoh bunuh diri ialah terjun di tempat yang tinggi, meminum racun dan pelbagai lagi. Bunuh diri mengikut perspektif Islam yang dirujuk oleh sebuah artikel yang dikarang oleh Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan pada 1 Safar 1438 Hijri. Beliau berkata, ulama ada menyebut bahawa bunuh diri adalah berdosa besar kerana perbuatan ini adalah bentuk dari ketidaksabaran seseorang manusia ketika menghadapi ujian dan cepat putus asa. Baiklah, seterusnya. Bunuh diri ada perbezaan pendapat iaitu alasan-alasan yang menentang bunuh diri yang dicipta oleh liberalisme klasik, deontologisme, eksistensialisme dan kontrak sosial. Seterusnya, perbuatan bunuh diri menurut pandangan falsafah iaitu dalam bidang etika dan cabang-cabang falsafah yang lain ialah bunuh diri menimbulkan persoalan yang sukar dan ahli falsafah dari zaman dan tradisi yang lain memberikan jawapan yang berbeza. Antaranya, alasan-alasan yang menyokong perbuatan bunuh diri ialah idealisme dan liberalisme. Ingin saya tekankan dekat sini, gejala bunuh diri mempunyai beberapa faktor yang konkret sehingga menyebabkan perubahan statistik pada graf yang menunjukkan pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Sebagai contohnya, semakin bertambah masa, semakin bertambah bilangan kes bunuh diri. Dan kita sepatutnya wajarlah bagi kita untuk wujud beberapa peranan yang penting dan solusi yang terbaik untuk memastikan gejala yang tidak bermoral ini dapat kita banteras. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan tentang metodologi kajian. Jadi, apakah metodologi kajian? Metodologi kajian merupakan satu kaedah dan teknik reka bentuk untuk mengumpul data dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Jadi di sini saya ingin memberitahu kepada anda, kami menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah kajian perpustakaan dan kaedah pengumpulan data. Kajian perpustakaan seperti e-library sebagai sumber rujukan dan bahan bacaan yang utama bagi kami. Contoh bacaan akademik iaitu seperti akhbar, jurnal dan artikel. Pada bahagian pengenalan, seperti objektif kajian adalah dirujuk melalui bahan bacaan seperti jurnal dan artikel kajian lepas sebagai penanda aras dan hala tuju bagi membincangkan isu bunuh diri. Dan kaedah yang kedua iaitu pengumpulan data. Kami menggunakan kaedah kualitatif, iaitu memperoleh dari kajian yang lepas dari beberapa artikel, jurnal dan akhbar. Dan kami juga menghuraikan dengan secara terperinci dengan melalui pemerhatian dan pengalaman individu itu.
iaitu kami sendiri. Dan seterusnya, kami merujuk artikel, jurnal serta melalui pemerhatian kawasan setempat bagi memberi input dan nilai yang berkesan berkenaan isu yang tidak bermoral ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Akmal bin Muhammad Syahidi, nombor metrik 1201872. Bagi meneruskan pembentangan pada kali ini, saya ingin menerangkan objektif kajian. Terdapat beberapa objektif kajian yang kami bincangkan. Yang pertama, bagi menjelaskan serta menghuraikan definisi bunuh diri dan membuat kajian berdasarkan perspektif Islam dan negara Jepun. Seterusnya, bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk bunuh diri. Dan yang terakhir, mencari solusi bagi mengatasi gejala bunuh diri dan cabarannya dalam era revolusi industri 4.0. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang skop kajian pada kali ini. Skop kajian ini membincangkan tentang gejala bunuh diri di Malaysia yang tertumpu kepada masyarakat di Malaysia. Seperti yang sedia maklum, sekarang pandemik COVID-19 melanda di seluruh negara. Ramai manusia yang tertekan akibat pandemik ini. Seterusnya, pengkaji akan menjelaskan maksud sebenar bunuh diri dan mengulas lebih lanjut isu bunuh diri mengikut perspektif Islam dan negara Jepun. Seterusnya, pengkaji ingin mengenal pasti sebab-sebab berlakunya gejala bunuh diri dalam kalangan masyarakat, khususnya di Malaysia. Pengkaji turut membincangkan peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh semua pihak dan mencari solusi bagi mengatasi gejala bunuh diri yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia. Sekian. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kajian literatur. Jadi, apakah maksud kajian literatur? Kajian literatur adalah satu penelusuran dan penelitian perpustakaan dengan membaca pelbagai buku, jurnal dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menghasilkan satu tulisan yang berkenaan dengan isu tertentu. Jadi, yang paling penting, kajian literatur harus menawarkan analisa kritikal terhadap penyelidikan semasa mengenai sesuatu topik, dan analisis itu perlu ataupun harus berpandukan objektif kajian. Terdapat 3 elemen yang penting dalam kajian ini yang merujuk kepada objektif kajian, iaitu yang pertama, definisi, yang kedua, faktor, yang ketiga, peranan. Jadi, kami mengambil daripada sudut definisi daripada pengarang Arvind Saptian Adi yang mengarang jurnal yang bertajuk Pembahasan tentang Persepsi Bunuh Diri sebagai Jalan Keluar. Suka untuk saya petik daripada jurnal tersebut, iaitu pengertian bunuh diri menurut beliau ialah perbuatan menghentikan hidup sendiri yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Okey, baik. Elemen yang kedua adalah faktor. Selain itu, satu artikel yang diterbitkan oleh Nur Ashikin Daineh pada Selasa 20 November 2018 yang bertajuk Ramai Bunuh Diri Sebab Tekanan. Ini menceritakan tentang faktor bunuh diri di kalangan remaja. Perangkaan polis Sabah menunjukkan tekanan hidup di bandar dan masalah keluarga dipercayai antara punca utama kes cubaan bunuh diri. Dan antara punca lain yang disebut dalam artikel ini adalah masalah membabitkan hubungan kekeluargaan dan cinta. Elemen yang terakhir iaitu elemen peranan. Kajian ini dikukuhkan lagi dengan beberapa peranan daripada artikel dan jurnal daripada kajian lepas. Sebagai contoh,
Jurnal Sains Sosial Jilid 5 pada tahun 2020 yang dikarang oleh Nurul Sofiah Ahmad Abdul Malik yang bertajuk Peranan Kesihatan Mental sebagai moderator terhadap kecenderungan bunuh diri. Beliau berpandangan gejala bunuh diri dan masalah kesihatan mental sebenarnya boleh diatasi, namun memerlukan usaha yang gigih daripada semua pihak. Antara langkah yang boleh diambil iaitu menghapuskan stigma masyarakat terhadap penyakit mental dan gejala bunuh diri ini sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mariam Tahira binti Abu Hasan Sazili, nombor matrik 1201871. Hari ini saya akan menerangkan tentang hasil dapatan kajian setelah analisis dilakukan berdasarkan tajuk yang kami kaji, iaitu gejala bunuh diri. Dalam bab ini saya akan menerangkan tentang definisi bunuh diri dan kajian berdasarkan perspektif Islam dan negara Jepun. Definisi bunuh diri. Bunuh diri bermaksud seseorang menamatkan hayat sendiri dan ia dilakukan oleh individu itu sendiri. Bunuh diri juga boleh didefinisikan apabila seorang individu mengambil nyawanya sendiri dengan sengaja, secara sedar dan berniat untuk mati. Perkataan suicide dalam bahasa Inggeris berasal daripada bahasa Latin, iaitu su yang bermaksud diri, self, dan perkataan ceder yang bermaksud untuk membunuh, to kill. Mengikut fahaman Greek, bunuh diri merupakan tingkah laku rasional yang membenarkan manusia untuk mengawal kematian mereka. Bunuh diri boleh dilakukan dengan pelbagai cara, sama ada secara fizikal luaran, dalaman ataupun kedua-duanya sekali. Contoh fizikal luaran adalah seperti menikam diri sendiri, manakala secara dalaman adalah seperti menyuntik racun ke dalam badan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, bunuh diri bermaksud seorang yang mengambil nyawa sendiri dengan sengaja, sama ada ia berlaku secara langsung atau tidak langsung. Menurut pandangan Maris, Berman dan Bonger, maksud bunuh diri melibatkan tingkah laku bunuh diri ialah segala jenis tingkah laku yang dilakukan untuk mencari jalan penyelesaian bagi sesuatu masalah yang dihadapi dalam hidup. Tingkah laku bunuh diri boleh dikategorikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah membunuh diri secara sukarela, yang kedua adalah membunuh diri yang dilakukan oleh diri sendiri, yang ketiga adalah bunuh diri secara langsung atau tidak langsung. Seterusnya adalah isu bunuh diri berdasarkan perspektif Islam. Dalam Islam, bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang keras dan dicegah daripada melakukannya kerana ia adalah haram dan berdosa besar. Terdapat dalil pengharaman bunuh diri dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah, yang bermaksud dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir bin Abdullah Al-Sa'adi dalam tafsirnya, iaitu tafsir Taisil Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan menyebut, sesiapa yang menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan dengan melakukan maksiat kepada Allah dan juga berputus asa daripada taubat kepada Allah. Membunuh diri adalah berdosa besar kerana terdapat ancaman khusus baginya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, "Man qadara nafsahu bisyai' uziba bihi yaumal qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang membunuh diri dengan sesuatu cara, pada hari kiamat kelak dia akan diseksa dengan cara itu pula. Pandangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi terhadap isu bunuh diri dalam kitabnya, iaitu Al-Halal wa Al-Haram, ialah semua yang disebutkan tentang jenayah pembunuhan merangkumi pembunuhan manusia terhadap dirinya sendiri, sebagaimana meliputi pembunuhan terhadap orang lain. Sesiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan apa jua cara sekalipun, samalah seperti dia telah membunuh diri yang diharamkan oleh Allah SWT untuk membunuhnya tanpa sembarang hak. Kehidupan manusia tidak dimiliki oleh sesiapa pun kerana mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jasad seorang manusia merupakan satu amanah yang digunakan oleh Allah kepada setiap manusia untuk dijaga dan dipelihara. Oleh itu, manusia tidak boleh mensia-siakan amanah tersebut dengan membuat sesuatu yang akan mendatangkan mudarat kepada diri sendiri. Akhir sekali adalah isu bunuh diri berdasarkan pandangan negara Jepun. Di Jepun, bunuh diri dianggap sebagai kehendak mereka sendiri. Mengikut fahaman Japanese Buddhism, perbuatan membunuh diri adalah dibenarkan tanpa sebarang halangan. Hal ini kerana mereka menganggap perbuatan tersebut adalah cara untuk mengekspresi diri mereka secara langsung. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Jepun merupakan salah sebuah negara yang mencatat statistik kadar bunuh diri yang tertinggi dalam dunia perindustrian. Di Jepun, terdapat sebuah hutan yang khusus untuk orang membunuh diri, iaitu Hutan Aokigahara yang terletak di Gunung Fuji. Kebanyakan rakyat Jepun yang membunuh diri di hutan tersebut adalah akibat tertekan dengan kehidupan dalam kemiskinan. Selain itu, di Jepun juga wujud istilah harakiri atau seppuku yang bermaksud prinsip untuk mencabut nyawa sendiri. Berikut adalah punca kepada peningkatan kadar kematian rakyat di Jepun, iaitu yang pertama adalah isolasi, iaitu pengasingan sosial yang melibatkan ramai golongan warga emas. Yang kedua adalah tiada kepercayaan agama, iaitu atheist.
Mereka percaya bahawa bunuh diri bukan satu dosa dan ia adalah satu cara untuk menebus dan bertanggungjawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Akhir sekali adalah keadaan hikikomori. Keadaan ini adalah di mana seseorang mengasingkan diri daripada masyarakat selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Keadaan ini juga adalah punca paling utama yang menyebabkan berlaku fasa isolasi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syakib Al-Syahlan bin Azhari, nombor metrik 1201869. Di sini saya ingin menceritakan beberapa faktor yang mendorong sesetengah individu untuk bunuh diri. Faktor yang pertama adalah disebabkan bulu cyber. Pembulian alam cyber merupakan amalan sesetengah individu ataupun sekelompok masyarakat yang menghantam sesetengah pihak dengan kritikan yang negatif tanpa soal selidik. Dan mereka juga diugut serta dipermainkan emosi dan mental pemangsa sehingga mendatangkan ketidakwarasan cara pemangsa berfikir sehingga menyebabkan mereka bertindak untuk bunuh diri. Dan juga masalah ini sering dikaitkan dengan golongan di peringkat remaja. Ini disebabkan remaja yang kini menjadikan internet sebagai platform utama untuk berkomunikasi. Seterusnya adalah faktor keluarga. Ini adalah disebabkan keluarga yang kurang memberi layanan serta tidak mengambil berat tentang individu tersebut. Seterusnya juga keluarga yang berlaku kasar sehingga menyebabkan individu tersebut merasakan tekanan dan tidak dapat menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya. Dan kebiasaannya juga masalah ini datang ataupun masalah ini kebiasaannya ada pada keluarga yang kurang memberi didikan agama. Ini kerana sikap individu tersebut yang kurang didikan agama menyebabkan mereka merasa bebas melakukan apa-apa perkara walaupun dalam Islam telah melarang untuk bunuh diri. Yang seterusnya, yang ketiga adalah faktor sebaya. Rakan sebaya yang selalu bersama kita juga adalah faktor utama pendorong untuk individu lain bertindak membunuh diri. Ini oleh kerana selain daripada ibu bapa, rakan sebaya juga dapat membentuk kepribadian kehidupan kita melalui tingkah laku yang dipertontonkan rakan kepada kita dan juga kata-kata yang positif. Masalah ini juga disebabkan rakan sebaya yang tidak menghiraukan masalah rakan lain, malah mengeruhkan lagi keadaan rakan tersebut sehingga menyebabkan rakan tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Dan juga ajakan dan kedudukan rakan kepada perkara yang membawa masalah juga menjadi faktor-faktor pendorong untuk membunuh diri. Yang keempat, yang terakhir adalah disebabkan faktor penyalahgunaan dana. Faktor penggunaan bahan gula yang melibatkan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan dadah juga mempunyai berkaitan yang sangat kuat untuk membuatkan seseorang individu tersebut bertindak di luar kawalan sehingga ingin untuk membunuh diri. Pengambilan dadah yang bersifat secara sintetik seperti pil kuda serta sabu juga boleh membawa individu tersebut berkelakuan secara negatif
sehingga satu tahap mereka menjadi ganas dan tidak lagi sedar apa yang dilakukan mereka terhadap orang lain maupun diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamarudin. Nombor matrik saya 1202885. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang solusi dan peranan bagi mengatasi gejala bunuh diri di Malaysia ini. Dengan ini saya menyatakan 3 peranan yang memainkan peranan penting, iaitu peranan keluarga, yang kedua peranan kesihatan mental, dan yang ketiga peranan kerajaan. Di antara 3 ini, keluarga lah yang memainkan peranan penting dalam mengatasi gejala bunuh diri di Malaysia ini. Yang pertama, saya akan menerangkan peranan keluarga. Kita sebagai ahli keluarga perlulah menjadi pendengar yang setia, kerana mereka yang mengalami tekanan ini memerlukan tempat untuk mengadu, meluahkan perasaan dan berkongsi cerita. Yang kedua, kita sebagai ahli keluarga perlulah memberi ruang untuk mereka bersuara dan meluahkan perasaan. Mungkin mereka terlalu lama memendamkan ketidakpuashatian yang mereka alami, dan mungkin mereka tidak dapat melepaskan, dan akhirnya jiwa mereka memberontak dan berlakulah kejadian bunuh diri. Dan yang ketiga, kita sebagai ahli keluarga perlulah meluangkan lebih banyak masa bersama anak. Hal ini, kes bunuh diri ini mungkin terjadi kerana mereka merasa kurang kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa, kerana mereka sibuk bekerja dan kurang mengambil perhatian terhadap anak-anak mereka. Seterusnya, kita akan meneruskan ke peranan kesihatan mental. Yang pertama, beriadah. Dengan beriadah, kita dapat mencegahkan badan dan mencerdaskan otak. Apabila beriadah juga, kita dapat melancarkan pengaliran darah dalam badan. Seterusnya, setiap organ dalam badan mendapat oksigen yang cukup. Yang kedua, menikmati keindahan alam sekitar. Dengan kita menikmati keindahan alam sekitar, kita dapat menghilangkan tekanan dengan melihat ciptaan Allah yang indah lagi menenangkan. Dan yang ketiga, kita boleh juga melakukan hobi yang diminati. Dengan kita melakukan hobi yang kita minati, kita akan dapat kepuasan apabila kita melihat hasil daripada hobi yang kita lakukan. Seperti contoh, kita bercocok tanam. Apabila mendapat hasil seperti hasil tanaman, kita semestinya kita akan berasa puas dengan hasil yang kita dapat. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah. Janganlah kita lupa bahawa Allah Tuhan kita sentiasa menunggu hamba-Nya berdoa dan meminta kepadanya. Dan peranan yang terakhir, iaitu peranan kerajaan. Yang pertama, mengurangkan stigma terhadap mereka yang membuat cubaan bunuh diri serta penyakit mental. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesedaran serta sokongan terhadap mereka menerusi media sosial, kempen, bengkel dan sebagainya. Yang kedua, mengurangkan akses kepada cara bunuh diri. Contohnya, mengharamkan penjualan racun paraquat. Dan yang terakhir, mengkaji semula serta memasukkan Akta 309 yang menjadikan kes bunuh diri sebagai satu jenayah. Ini membolehkan mereka yang membuat cubaan bunuh diri mendapatkan rawatan yang sewajarnya dan bukannya dihukum. Seterusnya, kita beralih kepada cabaran menangani gejala bunuh diri dalam Revolusi 4.0. Yang pertama, kurang pengetahuan mengenai kesihatan mental dan juga kepentingan menjaga kesihatan mental. Yang kedua, sifat mementingkan diri yang tidak pernah hilang dari seseorang yang ingin menjatuhkan orang lain tanpa menghiraukan kesan terhadap mental seseorang itu. Dan yang terakhir, kesihatan mental masih dianggap sebagai penyakit biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Harizakuan bin Muhammad Faizal. Nombor matrik saya ialah 1201870. Kali ini saya ingin menyimpulkan beberapa objektif kajian yang telah saya kaji berdasarkan bab-bab sebelum ini. Iaitu yang pertama ialah menjelaskan serta menghuraikan definisi bunuh diri dan membuat kajian berdasarkan perspektif Islam dan negara Jepun.
Bunuh diri itu sendiri bermaksud seseorang menamatkan nyawa mereka sendiri dan ia dilaksanakan oleh individu itu sendiri dengan sengaja, secara sedar dan berniat untuk mati. Yang mana ia boleh dilakukan dengan pelbagai cara sama ada secara fizikal luaran ataupun dalaman. Berdasarkan perspektif Islam pula, bunuh diri merupakan salah satu perbuatan yang dilarang keras dan dicegah daripada melakukannya. Hal ini kerana ia adalah haram dan berdosa besar. Terdapat banyak nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang melarang dan memberi ancaman keras terhadap perbuatan ini. Walau bagaimanapun, di negara Jepun, bunuh diri ini digambarkan sebagai kehendak mereka sendiri dan ia dibenarkan kerana dapat mengekspresikan diri secara langsung. Terdapat tempat yang khusus untuk membunuh diri di Jepun, iaitu hutan Aokigahara yang terletak di Pergunungan Fuji. Jepun merupakan salah satu negara yang mencatat statistik kadar bunuh diri yang tertinggi dalam dunia perindustrian menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia. Selain itu, faktor juga merupakan salah satu asbab yang memungkinkan seseorang itu untuk bunuh diri. Antara faktor-faktornya ialah faktor cyberbully, di mana seseorang individu itu menghentam individu yang lain. Faktor yang lainnya ialah disebabkan oleh masalah keluarga, di mana seseorang yang bunuh diri itu kebanyakannya yang berasal dari keluarga yang mempunyai banyak masalah. Okey, faktor yang lainnya juga ialah penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah juga merupakan faktor yang sangat-sangat mempengaruhi seseorang itu untuk membunuh diri. Kerana apabila menggunakan dadah ataupun ubat yang berlebihan, ia akan mempengaruhi fikiran kita. Okey, baiklah, di sini saya ingin memberi beberapa cadangan ataupun langkah-langkah pencegahan untuk mengurangkan kadar bunuh diri di Malaysia. Langkah yang pertama ialah mengeratkan lagi ikatan antara keluarga dan sahabat. Sebagai contoh, mengisi masa lapang bersama mereka. Hal ini dapat membantu seseorang itu meluahkan segala isi hati mereka dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Hal ini dapat mengurangkan tekanan yang membawa kepada bunuh diri. Langkah yang kedua ialah dengan menghadkan akses mereka kepada objek atau tempat yang berbahaya. Contohnya seperti menjauhkan mereka dari benda-benda tajam seperti pisau, tempat tinggi dan tempat yang berair. Contohnya seperti sungai, laut dan lain-lain. Okey. Cadangan yang terakhir ialah pihak kerajaan juga memainkan peranan yang sangat penting untuk mencegah mereka yang ingin membunuh diri. Contohnya dengan mengadakan program-program kesedaran, ceramah-ceramah agama dan lain-lain lagi. Hal ini dapat menyadarkan mereka bahawa bunuh diri ini adalah perbuatan yang sangat-sangat ditentang oleh masyarakat, agama dan negara. Oleh itu, kami berharap agar kadar bunuh diri di negara ini dapat berkurangan dari semasa ke semasa. Itu sahaja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.